Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi ni sesi tadabbur harian kita daripada setiap muka surat Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 123. InsyaAllah muka surat 123 daripada Mashaf. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang mempunyai kelapangan, mempunyai kemudahan untuk membuka Mashaf pada pagi ini, diminta untuk berbuat demikian insya-Allah, untuk membuka Mashaf supaya sama-sama kita dapat bersama-sama melihat perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan, yang Allah Taala ajukan kepada kita untuk kita fahami bersama-sama insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di surah Al-Ma'idah ayat 90 sehingga ayat 95. Secara kesimpulannya, ayat ini, muka surat ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama ceritakan tentang arak dan juga judi dan sebagainya, perkara-perkara yang sama, hampir sama dengannya, hukum meminum perkara-perkara tersebut, dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keampunan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang yang telah mungkin melakukan perkara ni sebelum daripada ni, sebab mungkin sebelum daripada diharamkan ni, mungkin mereka ni minum arak ke ataupun makan macam-macam lah kan, ataupun bermain judi dan sebagainya. Itu memang lumrah di kalangan para sahabat. Mereka ni ada yang minum sebelum daripada diharamkan. Jadi tak jadi masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just nak make sure suara dan juga gambar jelas. Jadi semua perkara ni, iaitu perkara-perkara yang telah berlalu sebelum daripada diharamkan, maka insya-Allah Allah SWT tak ambil kisah benda ni, tak menjadikan mereka ni satu kesalahan ke atas mereka. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa hukum tentang melakukan perburuan semasa ihram. Jadi semasa ihram ni kadang-kadang ada orang berburu, kadang-kadang bukan berburu secara direct, bukan berburu pergi berburu, tapi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala uji orang Islam ni kan dengan macam-macam, terutama perkara yang berlaku semasa Hudaibiyah dulu. Jadi insya-Allah kita akan tengok apakah ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara ini di dalam muka surat ini insya-Allah. Jadi itulah beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam muka surat ini. Jadi yang pertama insya-Allah kita sama-sama baca insya-Allah untuk ambil supaya dapat keberkatan membuka majlis ini dengan sedikit bacaan Al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan mula di muka surat ini dengan Allah Taala sebutkan menyeru kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita sebut selalu bahawa jika sekiranya Allah Taala seru kepada orang beriman, maknanya sini ialah kalau orang yang tak beriman tu beriman dululah. Ya ayuhan nas tu maknanya wahai manusia. Kalau ya ayuhan nas, kalau ya ayyuhallazina amanu, artinya mereka ni dah beriman. Jadi bila mereka ni dah beriman, sepatutnya mereka akan buat benda ni. Jadi sebenarnya tak sepatutnya menjadi masalah kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan perkara ni. Kenapa? Kerana mereka dah ada iman. Apa maksud iman? Iman bukan hanya percaya kepada Allah wujud sahaja, tetapi percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, percaya Allah Taala ni lebih tahu daripada manusia, daripada makhluk semuanya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia, dia lebih tahu tentang makhluk ni, tentang kita semua kan. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita sesuatu perkara, jangan buat ini, artinya Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita, nak beri panduan, guide kepada kita kan, sepatutnya kau buat macam ni sebab aku lebih tahu tentang apa yang manfaat untuk kamu. Jadi sepatutnya orang Islam ni dia tak ada teragak-agak lah, dia tak ada lah fikir banyak kali dah, kenapa nak berfikir kenapa tu tak jadi masalah nak fikir, tapi kepatuhan mesti tak ada main-main dah. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, banyak ayat Quran yang menyebutkan tentang ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innama
Allah Ta'ala sebutkan innama ni maknanya dipanggil lil hasri, maknanya kan lil hasri wal qasri, iaitu hanya apa ni arak ni. Allah Ta'ala kata innamal khamru, arak ni sesungguh-sungguhnya. Apa lagi? Yang pertama ni arak, al-khamru. Al-khamru daripada dalam bahasa Arabnya, asal makna bahasa Arab ni ialah satu benda yang diambil daripada inap tu, daripada anggur, yang dibuat daripada anggur, minuman tu. Tapi kalau ikutnya kan, daripada tamar, daripada beras, daripada tak dipanggil sebagai al-khamru dalam bahasa Arabnya. Tapi dalam hadis menceritakan iaitu apa? Semua benda kullu muskirin haramun, kullu muskirin khamrun. Semua benda yang memabukkan itu adalah merupakan khamrun. Bukannya khamrun tu daripada anggur saja. Jadi apa-apa sajalah. Daripada beras ke, di tempat kita ada daripada tapai ke, ada tu minuman yang memabukkan, bukan tapai kita, bukan tapai biasa yang kita makan tu, tapi maksudnya adalah sejenis minuman tu kan, yang mana tak kira lah apa nama dia, negeri mana ke, dibuat maka dia akan melahirkan memabuk, memang tujuan untuk memabuk, dan dia tu memabuk, maka dia adalah al-khamru. Jadi Allah SWT kata khamru ni nombor satu. Dan kemudian wal maisiru judi, apa-apa bentuk judi lah. Judi ni adalah penakrifannya, ada definisinya yang disebutkan oleh para ulama. Maksud judi ni ialah satu benda yang bergantung kepada nasib lah, mudahnya gitu kan. So apa yang kita nampak lah, sama ada nama dia kasino ke, nama ada tikam ke, kalau kanak-kanak, budak-budak kecil kan dululah kan, sekarang dah mungkin tak ada lah, ataupun apa-apa sajalah, kadang-kadang permainan yang menggunakan nasib, bukan kemahiran. Dia berbeza sikit kemahiran dengan nasib. Jadi kalau menggunakan nasib dapat, itu maknanya ialah dia tu ada syubhah. Syubhah maknanya ialah ada syubhat al-maisir di situ, al-judi. Jadi oleh kerana itulah maka kita semua kena jaga-jaga. Jadi Allah SWT kata al-maisir, kemudian wal ansabu, sesungguhnya ansab ni berhala. Dan kemudian wal azlamu, azlam bukan azlam azlam. Azlam ni ialah yang digunakan oleh orang Arab dulu. Kita panggil tenung nasib lah. Tapi bukanlah tenung nasib tu, tapi maknanya diletakkan satu anak panah yang kecil-kecil tu dalam satu bekas tu, kemudian dia akan ada tulis lah di bawah tu kan, yes, no dan sebagainya lah kan. Jadi kalau mereka ni nak buat satu-satu keputusan, mereka akan goncang tu, kemudian mereka akan ambil satu, tengok kan keluar tu apa, yes ke no, ataupun apa-apalah yang keluar tu kan. Jadi maknanya mereka bergantung kepada benda tu, keputusan tu. Bukan dia yang buat keputusan berdasarkan kepada maslahah, kebaikan dan sebagainya, pro and con dan sebagainya, tapi dia tengok kepada benda tu. Makna itu adalah merupakan yang dipanggil sebagai azlam. Azlam dalam bahasa Arab sini kan, azlam, lam tu panjang sikit, azlam. Semua tu 4 benda Allah Ta'ala sebutkan, 4 benda arak, judi, berhala dan juga azlam tadi tu. Semua tu adalah rijsun. Rijsun ni satu benda yang kotor, mustaqzar. Tu rijsun. Khabisun, mustaqzarun, satu kotor, jijik. Itu rijsun. Jadi Allah Ta'ala kata semua tu kotor tu kan, jijik semua tu kan, min amali syaitan, dan ianya adalah daripada amali syaitan, pekerjaan syaitan. Apa maksud pekerjaan syaitan? Ulama seperti jalan lain, dia kata maksudnya ialah suatu benda yang dihiaskan cantik oleh syaitan. Itu maksud amali syaitan, iaitu benda-benda yang syaitan nampakkan dia tu bagus. Jadi kalau ada orang kata best lah, memanglah minum mabuk, tapi dia best. Best tu adalah daripada syaitan lah tu. Dia kata maisir, memang main judi lah kita panggil sekarang ni, macam-macam judi ni kan, judi dalam bentuk-bentuk model, pakai number, pakai entah macam-macam lah kan. Kita kata loteri lah, internet macam-macam kan, dalam internet kita ada kan. Kemudian sekarang ni adalah kan kedai-kedai judi lah kan, yang tepi-tepi jalan tu kan, di setengah-setengah tempat tu. Maknanya benda-benda tu adalah, semua tu adalah syaitan, perhiasan syaitan yang mengatakan menjadikan ia rasa cantik. Jadi Allah Ta'ala kata buat satu hukum dia, fajtanibu, hendaklah kamu tinggalkan. Jadi la'allakum tuflihun, semoga kamu ni berjaya. Artinya tak tinggalkan tak berjaya. Itu semua tu, kalau orang kata ambil judi lah berjaya kan, dapat duit kan, juta-juta. Berapa orang dapat juta? Yang kayanya ialah tu tauke dia kan, tuan punya syarikat judi tu yang kaya. Kita ni tak kaya, kita ni nasib je kaya kan. Mungkin seorang daripada 1 juta, seorang daripada 10,000, seorang daripada 100,000 tu. Jadi Allah Ta'ala kata
dah haramkan semua benda ni. Fajtanibuh, jadi tak ada ulama kata halal lah, semua ulama kata haram. Fajtanibuh la'allakum tuflihun, moga-moga kamu ni berjaya. Innama yuridu syaitan, jadi Allah Ta'ala pun sebutkan kenapa kan syaitan ni ada kerja dia. Jadi Allah SWT selalu relatekan ni. Jadi ini Quran bukannya kitab fiqh semata-mata kan. Kalau fiqh ni akan kita kan ini hukumnya haram, ini halal, ini makruh, itu fiqh kan. Tapi Quran ni lebih daripada fiqh lagi. Dia bila Allah Ta'ala ceritakan tentang satu hukum, Allah Ta'ala kata benda ni adalah haram, hendaklah kamu tinggalkan, kemudian Allah Ta'ala sebutkan tak kenapa, reason dia kan. Allah Ta'ala kata sesungguhnya yuridu syaitan ni inginkan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, memang nak supaya kamu dia bergaduh, supaya kamu ni ada adawah di kalangan kamu ni, supaya kamu ni bermusuh, kemudian tu baghdha, benci membenci, marah memarah di antara satu sama kamu ni. Syaitan tak suka kamu ni berbaik-baik sama kamu ni, dia nak cari pasal, dia nak supaya kamu ni bergaduh. Tengok dia suka kan, memang kerja dia untuk masukkan kita semua ke dalam neraka kan. Jadi siapa yang tak pandai syaitan ni sebagai musuh dia, tu pelik. Tapi tak ada orang kata oh syaitan tu kawan saya, tak ada, jarang orang kata macam tu kan, jarang, ada juga kan, tapi jarang-jarang. Tapi kita ni sebenarnya bersahabat dengan syaitan, ikut cakap dia hiaskan, dia rasa buat benda tu cantik, jadi kita pun rasa ikutlah. Jadi Allah SWT kata yuqi'a, memperlagakan, menjadikan di kalangan kamu ini al-adawata wal baghdha, bermusuh-musuh, bermarah-marah, fil khamri wal maisir, dalam apa? Terutama dalam yang Allah sebut tadi, fil khamri, dalam arak tu, ialah bila minum arak kan tak boleh kontrol dah kan, tak ada dah, akal dah hilang dah kan, yang ada ialah perasaan. Jadi perasaan ni macam-macam lah, emosi ni, marah, benci, gaduh, kira nak tu orang je kan. Jadi buat benda-benda tak elok dah. Wal maisir, dan juga dalam judi, memang judi kan, bila kalah bila menang kira nak bergaduh. Sebab itulah asyik bergaduh kan orang berjudi ni kan, rasa nak marah kan, sebab apa dia kalah, rasa nak marah sini kan. Jadi Allah SWT dah jelas dah, benda ni memang kerja syaitan kan. Syaitan nak marah, nak menjadikan kita ni bergaduh. Wa yasuddakum, tu yang pertama, menjadikan kita ni bergaduh sama-sama kita, memarah sama-sama kita. Kemudian yang keduanya wa yasuddakum, dengan khamru, dengan arak, dengan judi tadi, dia akan menghalang kita daripada zikrillah. Ingat Allah Ta'ala kan? Ingat ke? Kalau orang kadang-kadang tu hisap rokok pun kadang-kadang dah berkhayal kan, kalau minum lagilah kan. Jadi macam-macam semua benda ni tak kira lah kan. Benda tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan. Tak kira lah dia nama dia apa-apalah kan. Jadi ulama kata vape ke, sama ada rokok ke, sama ada arak ke, sama ada tu adalah memberi mudarat kepada manusia, sikit banyak, tapi dia memberi mudarat kepada manusia, dia menghalang manusia daripada hisap rokok, daripada ni, menyebabkan, sebab apa? Dia akan menghalang kita daripada, melalaikan kita daripada zikrillah. Kalau minum memanglah dahsyat kan, hilang terus kan. Wa anis solah, dan juga daripada sembahyang. Sebab ada sahabat dulu sembahyang, minum kata orang sembahyang kan, lupa habis kan. Nak baca Quran, baca benda lain kan. Nak baca Quran dengan betul, jadi baca tak betul. Jadi menunjukkan bahawa apa? Jadi Allah Ta'ala larang, tak boleh kan. Ini benda adalah menghalang kamu daripada sembahyang. Bukanlah menyebabkan kamu tak sembahyang. Kadang-kadang tu sembahyang, tapi sembahyang dalam keadaan lupa, ingat benda lain kan. Jadi Allah SWT sebut sini wa yasuddakum an zikrillah wa anis solah, secara khususnya. Kalau ikutnya solah tu zikrillah juga kan, tapi secara khususnya nak besarkan tentang as-solah ni. Jadi Allah Ta'ala kata seterusnya, fahal antum muntahun, persoalan, tanya kan, fahal antum muntahun, kamu nak berhenti ke tak ni? Gitulah ni. Itulah jadi apabila sampai kepada ayat ni, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menyahut terus menjawab, intahaina ya Rabb, kami nak berhenti dah ya Allah. Macam gini macam mak kan ayah ke pukul anak dia yang kamu nak berhenti tak ni? Nak berhenti, pukul dia kan, pukul lah, tak tahu pukul menyakitkan, tapi masalah dia pukul anak. Kamu nak berhenti tak ni? Tak nak berhenti dah, tak nak buat. Macam itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab kepada ayat ni. Jadi bila Allah Ta'ala tanya, fahal antum muntahun, kamu nak berhenti tak? Itu soalan tu tertinggal macam tu. Jadi jawapanlah kita jawab, intahaina ya Rabb, sebagaimana Sayyidina Umar menjawab kepada ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ati Allah, taatlah kamu pada Allah, jangan ikut syaitan. Taatlah kamu pada Allah. Wa ati'ur rasul, ikutlah rasul. Wahzaru maknanya jaga-jaga. Secara umumnya jaga-jaga sini, ulama tafsir kata jaga-jagalah daripada al-ma'asi,
daripada maksiat, daripada melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga-jaga maknanya. Bukan jaga-jaga di jalan raya, tapi jaga-jaga juga jaga-jaga, jangan buat benda-benda ni takut ini adalah kotor dan sebagainya. Jaga-jaga juga. Tapi ni jaga-jaga kepada dosa ni lagilah jarang kita ni ambil perhatian kadang-kadang. Jadi dosa ni kena berjaga-jaga. Jangan buat dosa, jangan pergi dekat pada dosa pun kan. Sebab apa? Dekat pada dosa ni boleh membawa kepada dosa kadang-kadang tu jadi jaga-jaga. Bila orang berjaga-jaga ni maknanya dia tak, bukannya ambil kan, maknanya kalau ambil buat kejahatan tu dahsyat, tapi maknanya berjaga-jaga tu menjauhi daripada perkara-perkara yang mungkin boleh bawa kepada kejahatan tu, maksiat ni. Wahzaru. Kemudian Allah Ta'ala kata fa in tawallaitum, tapi kalau kamu ni tak dengar cakap juga, nak buat juga kan, dah perangai kamu kan, tak nak buat juga, Allah Ta'ala kata jangan, Allah Ta'ala kata buat, tak nak buat, Allah kata jangan, tak nak tinggal. Jadi fa in tawallaitum, tu maksud fa in tawallaitum, kalau kamu berpaling, fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Kerja rasulnya menyampaikan saja. Kerja rasul tak boleh menyelamatkan kamu. Maknanya rasul ini dia menyampaikan. Sekarang dia dah beritahu kan, kamu punya pasal lah sekarang ni. Maknanya ialah kalau kamu buat salah, kamu dah tanggung. Rasul tak tanggung apa-apa Rasul dah beritahu dah kepada kamu. Itu maksudnya kalau kamu berpaling. Artinya kalau kamu berpaling, fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Yang kena seksanya kamu. Rasul selesai dia. Kerja dia ialah menyampaikan. Jadi sebab itulah kerja kita pun hari ni menyampaikan. Kalau orang tak nak buat, orang tak nak tinggal juga apa yang kita cakap, nak buat macam mana? Kan kita tak mampu lagi kan. Kalau ada kemampuan undang-undang dan sebagainya, itu kita boleh, tapi kan dalam keadaan biasa tak boleh kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata rasul ini hanyalah kerja dia menyampaikan, tapi mubin. Rasulinal al-balagul mubin. Sentiasa kita tengokkan dalam Quran Allah Taala kata al-balagul mubin. Maksudnya ialah penyampaian, menyampaikan, tapi menyampaikan yang betul-betul maknanya, yang betul-betul jelas maknanya. Maknanya bukan sampaikan lepas tu cabut lari. Tak, sampaikan nampak clear, dah faham dah bahawa buat macam ni masuk neraka, tahu jelas. Kalau dah jelas, okey, terpulang pada awak sekarang ni. Gitu seolah-olahnya kan. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun fima ta'imu. Sekarang ni cerita adalah di kalangan sahabat ni yang mereka ni dulunya mereka ni makan, minum benda-benda yang haram tadi tu, yang Allah Taala dah haramkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah perasaan dalam hati para sahabat ni yang dah terbuat. Kalau kita sekarang kan, mungkin zaman jahiliah kita dulu kan, dulu kita ni jahat, dulu kita ni masa muda-muda tak tahu muda macam mana kan, masa dulu-dululah kan, dulu tu setahun lepas ke, bulan lepas ke, tahun lepas, 10 tahun lepas ke, macam-macam lah kan. Jadi kita mungkin adalah buat perkara-perkara ni dah masa tu ikut syaitan kan, contohlah kata kan. Jadi sekarang nak bertaubat, jadi macam mana yang dah makan tu? Allah Ta'ala kata tak apa. Allah Ta'ala kata laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihat junahun, tidak mengapa orang yang beriman, orang beramal soleh, tidak ada apa-apa. Junah tu tak ada mengapa-ngapa fima ta'imu, pada apa-apa yang mereka makan dulu. Mereka dah makan dulu kan, jadi tak ada masalah lah. Qabla tahrim, sebelum daripada tahrim, kemudian Allah Ta'ala kata hiza mattaqaw wa amanu. Yang penting tu mereka sekarang ialah bertakwa dan beriman. Maknanya kau dah beriman, bertakwa sekarang ni maka tak jadi masalah. Sekarang kamu dah takut pada Allah kan, dah okey, tak ada masalah. Yang dulu tu Allah Ta'ala ampunkan. Wa amilus solihat, jadi 3, ittaqau, amanu, wa amilus solihat. Sekarang kamu dah jadi baik, kamu dah beramal soleh, summa taqau wa amanu. Jadi Allah Ta'ala ulang sebutkan summa taqau, kemudian kamu bertakwa lagi, beriman lagi, summa taqau wa ahsanu, kemudian kamu beriman lagi, bertakwa lagi. Nampak kan, dia ulang kan, summa ahsanu, kemudian datanglah yang terakhir, ihsan. Yang terakhir tu ihsan. Jadi beriman, bertakwa, ihsan, beriman, bertakwa, ihsan, gitu kan. Yang terakhir tu wa ahsanu, memperelokkan. Jadi dari sinilah kan kita campur dengan hadis tu, hadis Jibril yang masyhur tu. Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang datang menyerupai sebagai seorang lelaki itu. Jadi Nabi ditanya, apakah itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jadi Nabi SAW pun mengatakan, jadi ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah SWT seolah-olah, bukan kamu nampak, seolah-olah kamu nampak Allah Ta'ala. Kalau kamu tak dapat capai itu, seolah-olah hendaklah kamu rasai bahawa Allah sedang melihat kepada kamu. Memang Allah melihat kepada kita kan. Jadi fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Okey, jadi dia melihat kamu. Kena ingat, dia melihat kamu. Jadi bukan rasa-rasa, tapi dia melihat kamu. Jadi kemudian ni Allah Subhanahu Wa Taala kata
wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang muhsin. Tengok kan, banyak kali Allah Ta'ala sebutkan muhsin. Jadi muhsin ni tingkat yang paling tinggi lah, kita katakan tingkat tinggi. Beriman, bertakwa, muhsin. Beriman, bertakwa, muhsin. Jadi kita cubalah insya-Allah kan untuk mencapai tahap itu, iaitu tahap terbaik dalam amalan kita buat paling cantik. Muhsin ni paling indah, paling cantik buat satu-satu benda kan. Bukan buat main-main, bukan sekadar-kadar lepas-lepas tangan kan. Kalau kita kata basuh piring, basuh-basuh sebelum, tak, basuh dengan cantik betul-betul kan. Muhsin ihsan dalam sesuatu benda. Kemudian ayat 94 ayat 94 Allah SWT kata, ya ayyuhallazina amanu. Tengok, wahai orang yang beriman lagi, wahai orang yang beriman. Allah Ta'ala kata, la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Allah Ta'ala akan uji. Allah Ta'ala kata, ya wahai orang beriman, wahai orang yang beriman, la yabluwannakum, Allah Ta'ala akan uji kamu bisyai'in minas saidi, dengan sedikit daripada binatang-binatang buruan. Apa maksud sini? Ini yang berlaku semasa Hudaibiyah. Hudaibiyah ni para sahabat Nabi semua dah ihram. Maknanya dah berniat ihram semua dah. Daripada Bait Ali kan, daripada Madinah tu, kemudian berjalan dah bawa binatang nak sembelih semua. Sampai ke Hudaibiyah tak boleh masuk Mekah. Orang kafir Quraisy ni buat spoil pula kan. Kita kata kita semua ni dah berniat dah. Tiba-tiba mereka pun berhimpun lah di Hudaibiyah tu. Pada masa tu adalah binatang ni mudah pula datang pula. Tak tahulah binatang maknanya macam-macam lah, kata setengah ulama kata ada binatang ni, binatang buruan. Jadi datang dekat pada kita, ya Allah, mudah. Jadi Allah Ta'ala ada yang kecil-kecil tu bisyai'in minas saidi ni, maknanya binatang buruan kan, datang kan, tanaluhu aidikum, boleh capai dengan tangan kamu. Kalau binatang yang bercapai dengan tangan apa? Contohnya arnab ke kan, boleh kan, mudah kan, dekat. Maknanya datang main-main tu boleh tangkap dengan tangan. Kemudian ada yang warimah hukum, ada dengan tombak, menggunakan tombak tu, maknanya itu binatang yang besar. Datang pula rusa ke apa ke kan, datang dekat-dekat. Maknanya kalau tombak je kena, tapi ini ihram ni. Jadi Allah SWT, Allah uji kamu tu. Sama lah kan macam Bani Israel, Allah Ta'ala uji kan. Sebelum daripada ni kita ceritakan Bani Israel tu, ikan datang bermain-main dengan mudahnya pada hari Sabtu, pada hari lain, pada hari Jumaat ke hari Khamis ke, ikan tak ada pula. Jadi bila ni datang pula dah. Memang Allah Ta'ala nak uji. Jadi Allah Ta'ala, kalau kita lah kan, kita boleh faham lah sekarang ni kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita ni dengan macam-macam kan. Mudah pula kita nak buat maksiat, kita nak buat apa kan. Ini bukanlah maksiat tapi satu kesalahan lah kan, sebab dalam ihram kan. Tapi maksudnya kita sekarang pun, kalau dalam keadaan biasa kita hidup sekarang kan, kadang-kadang mudahnya, ya Allah, kita nak buat maksiat kan. Contohnya lah. Jadi maknanya bila macam tu, Allah Ta'ala kata, ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yabluwannakum. Allah Ta'ala akan uji kamu, nak test kamu kan. Kemudian Allah Ta'ala kata, liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Tujuan dia sini, Allah Ta'ala buat benda-benda semua ni, mari dekatlah binatang dekat masa ihram tu, masa tak ihram tak datang pula jadi Allah kata, Allah Ta'ala nak tengok kan, siapa yang yakhafuhu bil ghaib, siapa yang takut pada Allah dalam keadaan dia tak nampak Allah. Dalam keadaan mungkin dia seorang ke, dalam keadaan bersendirian, maknanya tak ada orang tengok pun, yakhafu, dia takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut, ittaqullaha haitsuma kunta, kamu takutlah pada Allah di mana saja kamu berada. Kamu berada dalam keadaan ramai, seorang ke, kamu dalam gelap ke, dalam cerah ke, tak kira. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini, Allah Ta'ala nak test kamu, nak tengok kamu, siapa yang takut kepadanya dalam keadaan dia ni tak nampak ataupun dalam keadaan sembunyi. Dan seorang-seorang, famani tada ba'da zalika falahu azabun alim. Allah Ta'ala kata, sesiapa yang selepas daripada itu, iaitu selepas apa? Selepas daripada haram, selepas diharamkan ni, famani tada, siapa yang langgar juga. Langgar apa? Buat salah lah. Langgar pelarangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi tu. Siapa yang langgar juga, ba'da zalika, selepas itu. Itu tu maksudnya selepas daripada dah Allah Ta'ala turunkan ayat haram ni, maka Allah Ta'ala kata, falahu azabun alim, bagi dia ada azab yang sangat-sangat pedih kan? Sangat-sangat menyakitkan. Ya ayyuhallazina amanu. Ayat yang terakhir, ayat 95 hari ni, Allah SWT kata, wahai orang yang beriman. Ini untuk orang yang ihram khusus untuk orang-orang yang ihram. Wahai orang yang beriman, la taqtulus sayda, janganlah kamu bunuh as-sayda, binatang buruan.
wa antum hurum, dalam keadaan kamu ni berihram. Ihram haji ke ihram umrah ke sama. Wa man qatalahu minkum, tapi kalaulah ada orang buat juga kan, wa man qatalahu minkum, siapa di kalangan kamu ni yang bunuh juga. Bunuh tu maknanya bunuh haiwan-haiwan. Zaman dulu kan, zaman sekarang mungkinlah tak ada sangat kan, tapi zaman dulu memang kan, jadi binatang-binatang buruan berburu ni memang kerja mereka kan. Jadi Allah SWT kata wa man qatalahu minkum muta'ammidan, sengaja, dia dah tahulah haram, sengaja dia nak bunuh kan, bukan termerbunuh kan, tersepak, terlanggar tu cerita lain. Terlanggar kereta, binatang tu melintas, terlanggar kereta dalam tanah haram, nak macam mana kan. Ni sengaja bunuh. Jadi waman qatalahu minkum muta'ammidan, siapa yang sengaja membunuh binatang buruan, fajazaun misluma, Allah Taala kata fajazaun, maka dia kenakan hukuman ke atasnya. Jazak dia apa yang dia kena buatnya, iaitu misluma qatala minan na'am. Jadi dia hendaklah membayar ganti sama seperti binatang yang dibunuh itu. Yahkumu biha, nak tahu macam mana. Nak tahu macam mana maknanya apa, sebab apa kita nak sembelih apa, jadi nak kena sembelih. Takkanlah kalau rusa, nak cari rusa pula nak sembelih kan. Jadi Allah SWT sebut sini, maka carilah dua orang, yahkumu bihi zawa adlim minkum, hendaklah orang yang orang yang adil, dua orang yang adil, dua orang lelaki daripada kamu, daripada orang Islam yang adil, yang baik kan. Jadi dia memutuskan keputusan apa, kalau binatang ni apakah binatang yang mesti diganti. Kalau binatang ni apa yang mesti diganti. Begitulah seterusnya kan. Kalau burung, kalau kerbau, kalau seladang, jadi ulama-ulama di kalangan para sahabat sendiri pun mereka ni adalah buat keputusan ni kan. Sebagai contohnya, ada kalangan mereka kata kalau burung unta, burung yang besar tu kan, jadi mereka akan kena sembelih unta sebagai ganti. Kalaulah seladang, lembu kata. Kalaulah kuda belang, lembu. Kalaulah rusa, kambing. Kalaulah burung, kalau burung diikut harga. Agak-agak harga burung ni berapa. Jadi gitulah, itu keputusan yang dibuat dalam. Jadi cerita ni tentang ni banyaklah di dalam kitab-kitab fiqh, kita tak ceritalah. Jadi Allah SWT kata yahkumu bihi zawa adlim minkum, dua orang lelaki yang adil di kalangan kamu, hadiyam balighal Ka'bah. Kemudian dia kena bawa sama seperti hadian. Hadian ni maknanya binatang yang yang akan dikorbankan kerana tamattu' dan sebagainya tu kan. Binatang korban tu hadian balighal Ka'bah. Balighal Ka'bah artinya ialah hendaklah bila sampai ke kawasan Mekah tu, jadi hendaklah disedekahkan kepada daging-daging tadi tu kepada orang-orang yang tinggal di Mekah tadi tu. Maknanya bukan di luar, tak boleh luar kan. Sebab Allah Taala sebut ni balighal Ka'bah kan, sampai ke tanah haram tu disembelih. Kemudian au kaffaratun, ataupun juga ni kalau tak mampu ni au kaffaratun ta'amu masakin, ataupun memberi makan kepada orang miskin, ataupun au adlu zalika siyaman, ataupun gantinya lagi ialah apa, ganti daripada tu lagi, siyaman puasa, liyazuqa wabala amri. Itu semua adalah untuk sebagai hukuman terhadap dia, supaya dia merasai kan kesusahan dan sebagainya. Jadi ini lebih detail lagi tentang hukum-hukum ni adalah disebutkan oleh ulama-ulama dalam kitab fiqh kita. Afallahu amma salaf. Tapi kalau yang sebelum-sebelum daripada ni, yang tak sebelum daripada diharamkan, sebelum daripadanya segala-gala tu, maka Allah SWT kata afa. Allah Taala maafkan daripada apa yang salaf, yang dah dahulu tu. Wa man ada fayantakimullahu min. Tapi jaga-jaga siapa-siapa yang ada artinya kembali buat lagi, dah tak boleh dah Allah Ta'ala cakap tak boleh, dia balik lagi, dia buat lagi, fayantakimullahu min, Allah Ta'ala akan balas dia. Yantakimu ni dahsyat sikit, maknanya balas dengan sesungguhnya kan, dengan kasar. Orang kata jangan buat, je buat juga kan. Jadi kena balas. Yantakimullahu min wallahu azizun dzuntiqam. Allah ni maha perkasa. Allah Ta'ala bila dia nak buat, dia nak balas, dia boleh balas. Tak ada orang boleh halang. Tak boleh kabel-kabel, tak ada dah kan. Ni tak ada dah kan. Apabila Allah Ta'ala nak ambil tindakan, akan terkena kepada dia. Jadi setakat itulah saja insya-Allah sesi tadabbur kita daripada muka surat 1, 2, 3. Jumpa lagi insya-Allah next di dalam
muka surat 124 dalam sesi yang akan datang. Setakat itu saja, jumpa lagi insya-Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Moga-moga Allah Taala berikan limpah kurnia kepada kita semua, supaya kita dapat insya-Allah dengan sedikit ini dapat memahami Al-Quran insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.